Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Himpunan Turun Anwar, akhirnya tinggal hanya cerita-cerita kosong. Himpunan Turun Anwar yang kononnya mahu dirancang pada bulan hadapan, kini diramal oleh para penganalisis politik, para pemerhati politik, hanya tinggal batuk di atas tangga. Yang dijangkakan hadir paling ramai pun mungkin 100-200 orang sahaja. Ini karena mereka menukar-nukar agenda, menukar-nukar tajuk atau menukar-nukar isu yang dibawakan oleh himpunan itu. Sebenarnya, sebelum ini himpunan itu diberi nama Himpunan Menentang URA, yaitu Akta Pembangunan Bandar. Tetapi apabila mereka merasakan tiada sambutan terhadap himpunan itu, mereka tak mampu menunggang himpunan itu kerana apa yang berlaku sebelum itu melibatkan Perikatan Nasional Kantoi juga. Oleh sebab itu, mereka mengambil kesempatan terhadap mereka menunggang isu-isu fraude. Akhirnya mereka pula guna Turun Anwar. Tetapi yang malangnya, isu-isu fraude hampir-hampir memakan diri pembangkang. Apabila tular sekali lagi, kenyataan isu fraude menyokong Israel. Apa yang berlaku, Yusuf Rauda dalam satu kenyataan beliau, tulisan beliau, jelas menunjukkan beliau menyokong Israel. Akhirnya, apa yang berlaku? Diam sajalah terus, macam begitu. Mereka pun takut, kerana itu yang berlaku. Exco Pemuda Amanah Fadli Umar Aminul Huda menyifatkan Himpunan Turun Anwar yang bakal berlangsung pada bulan hadapan sebagai tidak lebih daripada gimik politik sahaja. Kami melihat Himpunan Turun Anwar bukan sebagai suara rakyat, tetapi gimik politik daripada kekecewaan segelintir pemimpin pembangkang. Ketika rakyat sedang menikmati hasil pemulihan negara, katanya, mereka memilih jalan pesimis yang tidak selari dengan realiti. Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan kepada anda, ini Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat, ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita kuat dari dalam dan kuat dari luar. Dengan peningkatan daya imun badan kita melawan penyakit dari luar, dari dalam, dan kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi dengan lemahnya imun badan kita, kita sukar untuk sembuh, kita mudah kena penyakit dan kita ada penyakit. Oleh sebab itulah, Transfer Factor for Life, terapi imun ini menjadi pilihan terbaik untuk meningkatkan daya imun badan kita. Kerana ia ialah molekul yang memberikan peningkatan imun badan sehingga 400%. Saudara, produk ini adalah produk yang diperakui oleh seluruh doktor di seluruh dunia. Diiktiraf oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan produk ini adalah halal dan lulus KKM. Siapa yang mahu mendapatkannya, hubungi nombor yang tertera dan ingat, jangan tunggu lama-lama. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Apa yang dinyatakan oleh Exco Pemuda Amanah ini, beliau kata, Himpunan Turun Anwar bukan sebagai suara rakyat, tetapi hanya sekadar gimik politik daripada kekecewaan segelintir pemimpin pembangkang. Ketika rakyat sedang menikmati hasil pemulihan negara, mereka memilih jalan pesimis yang tidak selari dengan realiti. Kami melihat himpunan ini bukan desakan rakyat, tetapi helah rakyat untuk menutup kegagalan sendiri. Ketika rakyat perlu kestabilan dan solusi, mereka diajak turun ke jalan dengan retorik kosong. Himpunan Turun Anwar Anjuran PAS dijadualkan berlangsung pada 26 Julai di Kuala Lumpur. Mengukuhkan lagi kenyataannya, Fadli membandingkan prestasi kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pimpinan kerajaan di bawah Perikatan Nasional PN. Di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia menunjukkan kemajuan. KDNK suku pertama 2025 berkembang 4.4%, inflasi kekal rendah sekitar 1.4%, dan kadar pengangguran menurun ke paras 2.9%, terendah sejak pandemik. Penjimatan lebih 4 bilion ringgit, hasil rasionalisasi subsidi,
telah diagih semula kepada golongan rentan. Isu harga telur yang dulu mencetus panik kini terkawal. Di bawah Kementerian Pertanian yang diterajui YB Muhammad Sabu, harga telur distabilkan sekitar 42 sen sebiji dan bekalan kembali stabil jauh lebih baik berbanding zaman Perikatan Nasional Memerintah. Era pemerintahan PAS dan Perikatan Nasional PN pula menyaksikan dasar ekonomi bercelaru, pelabur lari, dan tiada hala tuju jangka panjang. Negeri-negeri di bawah PAS kekal ketinggalan dan banyak indikator sosioekonomi. Ironinya, sehingga kini Perikatan Nasional masih gagal menamakan calon Perdana Menteri mereka. Himpunan ini pula hanya digerakkan oleh PAS. Adakah ini petanda bahawa PAS mula meninggalkan bersatu? Adakah Dr. Syem kini calon Perdana Menteri secara senyap? Soalnya merujuk kepada Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar. PAS turut dicabar berdebat secara terbuka berdasarkan fakta. Sekiranya ia yakin kerajaan Madani gagal. Kami mencabar pimpinan PAS jika benar yakin kerajaan ini gagal, tampil ke pentas debat terbuka. Jangan sembunyi di balik ceramah. Mari bicara dasar, data dan hala tuju secara terbuka di hadapan rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ramai orang yang menjangkakan kononnya Anwar Ibrahim Kerajaan Perpaduan ini akan tumbang. Namun demikian, apa yang berlaku sebaliknya? Rating Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim kini meningkat. Kebencian pula menurun. Daripada pemerhatian kita sebagai pengulas politik yang bebas, kita dapati apa yang sedang dilaporkan ini ada kebenarannya. Pada mulanya ketika Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri, ramai yang ragu-ragu kebolehtahanan, kemampanan pribadi Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bahkan pembangkang sendiri, Perikatan Nasional dengan gah dan sombong egonya meramalkan kononnya Anwar Ibrahim akan tumbang tak sampai seminggu. Selepas itu mereka ramal lagi sebulan. Lepas itu mereka ramal lagi 2 bulan. Lepas itu mereka ramal lagi 5 bulan. Lepas itu mereka ramal lagi bulan Oktober. Lepas itu mereka ramal lagi bulan Disember. Tetapi sekarang dah 3 tahun atau 2 tahun setengah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau tak tumbang-tumbang juga. Tetapi dilaporkan bahawa ada 10 ahli parlimen daripada pembangkang dikabarkan bakal memberikan sokongan padu kepada Anwar Ibrahim. Adakah dengan sokongan itu Anwar Ibrahim akan tumbang? Jawapannya tentulah tidak. Kerana sebelum ini pun Anwar Ibrahim sudah memiliki sokongan 2/3 ahli parlimen di Dewan Rakyat. Dengan itu, bolehlah kata kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang cukup stabil dan bukan sekadar nyawa-nyawa ikan seperti yang dinyatakan oleh para pembangkang. Mereka sudah lancarkan berbagai langkah untuk menumbangkan Anwar Ibrahim, tetapi semua langkah itu kini menjadi langkah yang sumbang. Saudara, bagaimana Anwar Ibrahim mampu bertahan dan menjadi naikkan rating beliau meningkat dan kebencian pula menurun? Saya akan kongsikan dengan anda semua itu dalam ulasan kali ini. Tapi sebelum itu, saya nak perkenalkan kepada anda, ini Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Dengan imun badan yang lemah, kita mudah kena penyakit. Dengan daya imun badan yang lemah, kita sukar untuk sembuh daripada penyakit. Tetapi di tangan saya ini, Transfer Factor for Life, meningkatkan imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan itu, badan kita melalui imun badan kita melawan penyakit dari dalam dan luar. Dengan peningkatan daya imun badan dan kebijaksanaan imun badan kita, kita boleh melawan penyakit dan kita sembuh daripada penyakit tersebut. Produk ini lulus KKM, diiktiraf dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan lulus KKM.
Siapa yang ingin mendapatkannya? Mudah saja. Hubungi nomor telepon yang tertera dan pesanan daripada saya, jangan tangguh-tangguh, ambil masa yang ada. Saudara-saudara sekalian, sebahagian besar pengundi Malaysia telah memberikan penilaian positif terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kadar kelulusan sebanyak 55% menurut tinjauan separuh penggal yang dijalankan oleh Merdeka Center. Dalam satu kenyataan hari ini, pusat kajian itu berkata, beberapa faktor mungkin telah menyumbang kepada pandangan positif ini. Rakyat Malaysia mula merasakan negara kini berada di landasan yang lebih stabil. Ketidaktentuan politik semakin reda dan Anwar kini mengetuai kerajaan dengan majoriti 2/3 di Parlimen. Reformasi institusi seperti pengembalian Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 juga mencerminkan kepimpinan berasaskan prinsip, katanya. Dari segi ekonomi, data kerajaan menunjukkan kadar inflasi menurun kepada hanya 1.4% pada Mac 2025, kadar terendah dalam tempoh 3 tahun. Manakala pertumbuhan ekonomi mencecah 4.4% pada suku pertama tahun ini. Kenaikan gaji minimum kerajaan kepada RM1,700 digabungkan dengan bantuan kewangan perayaan kepada penjawat awam serta subsidi bahan api yang berterusan telah membantu meredakan sebahagian daripada keresahan rakyat terhadap kos sara hidup. Walaupun tinjauan menunjukkan keprihatinan utama rakyat kekal pada isu ekonomi, ketiadaan kejutan harga walaupun selepas penarikan subsidi diesel pada 2024 telah membantu meredakan sentimen. Anwar juga telah meningkatkan profil Malaysia di peringkat global. Penganjuran lawatan Presiden China Xi Jinping dan kepengerusian ASEAN pada tahun 2025 memberi beliau tumpuan diplomatik. Perjanjian pelaburan baharu, kerjasama perdagangan dan peranan kepimpinan dalam inisiatif global selatan turut memperkukuhkan imej beliau di dalam negara. Namun, isu asas seperti kos harian dan pekerjaan bukan dasar luar atau ucapan yang paling memberi kesan kepada rakyat Malaysia. Dengan kos harian yang mula reda dan pekerjaan yang lebih terjamin, lebih ramai pengundi memberikan kepercayaan kepada Perdana Menteri dan kerajaan. Tahap ketidakpuasan hati terhadap kerajaan persekutuan kini berada pada 48% berbanding 58% setahun lalu. Jurang kecil antara penilaian positif dan negatif ini banyak dipengaruhi oleh kebimbangan berterusan terhadap tekanan kos sara hidup serta kebimbangan mengenai pemotongan subsidi yang dijangka akan berlaku tidak lama lagi menurut Merdeka Center. Menurutnya, 50% pengundi berpendapat negara sedang menuju ke arah yang salah berbanding 61% tahun lalu. Manakala jumlah pengundi yang berpendapat negara menuju ke arah yang betul meningkat kepada 43% berbanding hanya 29% pada Jun 2024. Antara sebab utama rakyat berpendapat negara menuju ke arah yang salah adalah hala tuju ekonomi negara dan prestasi pentadbiran semasa. Tinjauan ini dijalankan oleh Merdeka Center antara 12 hingga 23 Mei 2025 untuk menilai persepsi pengundi terhadap perkembangan semasa. Seramai 1,208 pengundi berdaftar di Temu Bual melalui talian telefon dan telefon bimbit terdiri daripada 52% Melayu, 29% China, 7% India, 6% Bumi Putra Muslim dan 6% lagi Bumi Putra bukan Muslim dari Sabah dan Sarawak mencerminkan profil pengundi nasional. Responden dipilih secara rawak mengikut kumpulan umur, etnik, jantina dan kawasan pilihan raya negeri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.